Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya berhenti 3 kali. Surah. Jangan nafas. Kan saya dulu Ustazah dah sebut kan, Fatihah ada 7 kan? Jadinya Ustazah tak berhenti pada 7-7. 3 kali je berhenti. So Ustazah dah ajar dulu, boleh je. Itu kebebasan lah maksudnya, bukan wajib. Cubalah. Okey, tapi kena pastikan baris di ujung tu. Nanti kita sebut Allah, ya Allah, dah ingat baris ujung sebab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua dah belajar berhenti je kan? Jadinya kita kekok. Maksudnya boleh ya. Baca dalam solat pun boleh, tak ada masalah ya. Okey, kita berbalik kepada surah kita ya, surah Al-Baqarah, muka surat 4 ayat 23. Okay, tengok kita punya ni ya. Itu kawan kita, kalau kawan kita nak share pada skrin ya. Wa in kuntum. Okey, wa in kuntum fi raibim. Okey, wa. Huruf waw itu satu huruf saja, wa bermaksud dan. Ya, maksud dia dan waw itu dia dalam ilmu bahasa Arab kategori dia huruf ataf. Ya. Huruf penyambung sebenarnya. Ya, huruf ataf dia ada 10. Kalau ada list huruf ataf tu ya. Kalau ada bab huruf ataf tu ada 10 paling tidak pun ya. Huruf ataf antaranya wa lah. Dan okay, in adalah maksud dia jika dan jika. Satu perkataan lah in ya. Dan jika kuntum ni daripada fi'il madi kana. Tu kawan kita tunjuk. Nampak tak kat skrin? Besar ke? Cuba boleh besarkan sikit. Kawan kita tunjuk kat skrin apa kita nak nampak atas tu apa? List huruf ataf. Nampak tu ada beberapa lah ikut. Kadang-kadang dalam buku lain ada sedikit tambahan ke apa ke. Tu ada berapa dalam tu? Cuba tengok. Banyak kan? Ya. So itu antara huruf ataf lah. Ya. Nak kata hafal sangat pun, tak hafal pun tak apalah. Ya. 8 ya. 8. Tapi dalam buku lain mungkin ada 10. Mungkin. Ya. Okey, tak apalah yang tu kita bukannya nak mampu nak ingat semua pun. Okey. Dan seterusnya in bermaksud jika. Dia tak ada dalam list mana-mana pun ya. Okey, jika. Dan jika kuntum. Kuntum ni kalau boleh Amy yang kana tu. Fi'al madi kana. Kalau Amy boleh tunjuk dekat skrin. Kalau kawan kita yang ada kamus biru boleh cari ya. Boleh cari kana. Tunggu kawan kita hantar kat skrin. Okey, asal dia fi'il madi maksudnya kata kerja past tense, telah berlaku ya. So kuntum ni asalnya yang untuk huwa. Kat situ pun adalah ya asalnya, tapi itu Amy tu dia tak ada kana, pecahan kana tak ada. Dia dalam kamus biru tu Amy. Kamus biru dia ada kana, dia tulis kat situ. Kalau yang tadi tu dia tak ada kanan tu. Sekejap. Sementara tu siapa yang ada dalam kamus biru boleh tengok muka surat 10 ya. Ni dah kan. Alhamdulillah. Ya. Amy boleh enlarge ke? Boleh besar ke? Boleh ya. So siapa yang ada buku boleh refer pada buku sendiri. Kana. Kana maksudnya adalah. Antara maksud dia lah ya, ataupun telah. Okey. Kana, mari kita tengok fi'il madi tu. Ad-dhamir, kotak yang pertama tu ad-dhamir. Ad-dhamir tu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Pelan-pelan je. Okay. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okay. Itu kalau boleh lah pelan-pelan je ya. Sebab yang mana-mana dhamir ni semua ada dalam Quran. Ya. Pihak-pihak yang disebut dalam Quran lah. Bila ayat kan, ayat mestilah dia hendaklah, mereka telah lah, awak lah. Macam benda-benda itulah dhamir. Ya. Okey, selepas dia fi'il madi, mari kita tengok ya kana tu. Kita tengok sampai ke bawah lah. Ya. Alang-alang kita tengok jumpa satu fi'il, kita akan tengok dari atas sampai ke bawah dia. Perubahan dia ya.
yang dalam Quran kita ni kuntum. Tapi tak apa, sebelum kita cari kuntum, kita tengok daripada kana dulu perubahan dia. Kana. Okey. Kana bermaksud adalah ataupun telah. Tengok dhamir sebelum dia, huwa. Maksudnya dia telah. Dia muzakkar telah. Okey. Kalau bawah dia pula kana tambah alif saja. Ya. So dia berdua telah. Masih muzakkar juga. Ya. Lepas tu kanu. Yang banyak dalam Quran, kana yang untuk huwa, yang pertama dan yang ketiga kanu. Itu yang banyak. Kana untuk yang tengah-tengah tu ada tapi tak banyak. Okay. So kanu, mereka telah. Nampak tu sebab tu dhamir dia tu hum. Okay. Kita cuma nak kenal saja. Kita turun lagi ya. Kanat. Kalau perempuan pula, tadi huwa dia lelaki. Kalau hiya, dia perempuan. Seorang ya. Kanat. Dhamirnya hiya. Cara dia daripada kana yang mula-mula di atas tadi, tambahkan huruf ta, matikan. Itu cara dia. Kita kena faham cara dia tahu. Baru kita nak hafal, kita tak nak hafal, kita nak faham. Perubahan daripada kana yang untuk huwa menjadi kanat kepada yang untuk hiya. Kita mesti faham, tambah saja huruf ta maftuhah, matikan ta maftuhah tu. Terus dhamirnya berubah ya, kanat. Dhamirnya adalah hiya. Kalau untuk bawah dia dua orang tu kanata, tambah alif saja. Tadi ta mati, hidupkan ta tu tambah alif. Kanata. Dia berdua perempuan. Telah. Lepas tu yang perempuan jamak dia hunna, dia punya tu kunna. Itu ada tapi tak banyak sangat ya. Okey, anta, antuma, antum, senang ya. Tiga tu bunyi dia kunta. Anta jadi kunta, antuma jadi kuntuma, antum jadi kuntuma. Kuntum ini yang dalam Quran kita ni. Wa in kuntum, apa? Kamu semua telah. Itu maksud dia. Ya. Dan jika kamu semua telah, ini memang muzakkar lah. Anta, antuma, antum memang muzakkar. Kalau bawah dia lagi anti, antuma, antuna, kamu semua juga tapi geng perempuan pula. Ya, okey. Lepas tu bawah sekali ana kuntu. Ini kan doa kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kuntu, aku telah. Ya, saya telah ataupun aku telah. Kalau nahnunya kunna pun banyak juga. Okey, saya nak bagi tahu yang banyak dalam Quran untuk huwa, apa-apa dhamir lah ya. Yang huwa punya, ya huma ada tapi tak banyak sangat ya, digunakan hum banyak. Huwa, hum, hiya ada pun tapi tak banyak mana sangat juga. Jamak dia pun ada tapi sangat minimum. Yang anta tu. Anta, antuma, antum tu. Anta dengan antum tu paling banyak. Ya, antuma pun ada tapi sedikit. Anti, antuma, antuna sedikit sebab dia ini semua tentang muannas jarang digunakan berbanding yang muzakkar punya. Segala dhamir ini, segala fi'il biasanya banyak digunakan yang muzakkar punya. Kenapa macam tu? Sebab bila dia guna yang muzakkar, maksudnya dia tujukan kepada muzakkar dan muannas. Tapi kalau dia gunakan untuk yang muannas, maksudnya mesej itu adalah khusus untuk muannas saja. Sebab tu yang muannas punya kurang berbanding yang fi'il ataupun dhamir muzakkar. Ya, sebab dia digunakan untuk umum. Ya. Dan ana nahnu itu memang banyaklah. Okey. So di situ kita dapat jumpa kuntum kita tadi daripada kana. Okey. Lama-lama insya-Allah ingatlah. Dan jika kamu semua telah. Itu jika kita terjemahkan. Ataupun jika kamu semua. Boleh je. Kalau kita tak sebut telah pun tak apa. Tapi kita fahamlah fi'il ini adalah fi'il madhi. Ya. Okey. Fi oraibin. Fi adalah huruf jar. Fi maksudnya dalam ataupun di dalam. Ataupun pada. Ya. Jika kamu semua dalam roibin, keraguan. Okey. Huruf jar ini dia ada fungsi tertentu dia. Membaris bawahkan isim selepasnya. Maksudnya apa? Selepas huruf jar, mesti isim sahaja. Tak boleh ada fi'il. Okey. Dan akhir isim itu mesti kasrah ataupun baris bawah. Itu roibin. Ya. So kita panggil dia fi, kita panggil dia jar ataupun huruf jar. Roibin kita panggil dia majrur ataupun isim majrur. Sebab dia memang isim. Selepas huruf jar hanya isim sahaja. Jadinya disebut isim majrur. Ataupun tak nak sebut isim pun tak apa sebab kita dah tahu. Kita sebut majrur saja. Berbaris bawah. Baris bawah itu mesti di hujung isim. Itu konsep ilmu bahasa Arab. Kita tak peduli baris yang lain ya. Hanya baris di hujung. Dalam keraguan. Okey, min ma adalah dua kalimah sebenarnya ya. Dua kalimah dicantumkan dari segi penulisan lah ya. Min dari huruf jar ya. Ma ini banyak maksud ya. Antara maksud ma apa yang
Antaranya lagi apakah, antaranya lagi tidak, dan ma juga digunakan bila menunjukkan kekaguman. 4. Dan dia ada satu lagi fungsi lain, tapi ambil yang tu dulu. Paling tidak pun ma itu ada 4 penggunaan yang berbeza. Pendek saja. So yang min sebelum dia tu memang jar ya. Jadinya sepatutnya selepas huruf jar mesti isim dan perlu berbaris bawah isim tu ya, tapi ma adalah kalimah mabni. Mabni maksudnya tidak akan pernah berubah baris. Kalau ada ma je lah. Tak boleh jadi min mi, tak boleh ya. Adalah banyak juga kalimah-kalimah yang mabni ya. So min ma dari apa. Tapi boleh nampak lah dia punya maksud apa yang ya. Okey. Kalau dari apa yang itu ada dalam bab isim mausul. Ada ma di situ. Okey. Min dari ma apa yang. Tapi kita tetap panggil dia jar majrur. Okey, cumanya ma itu tidak berbaris bawah. Itu sahaja. Okey. Nazzalna adalah fi'il madi. Ini macam kuntum kuntum fi'il madi, nazzalna. Macam mana nak kenal? Okey, kalau bunyi tum antum antuma, macam tu memang fi'il madi. Kalau na di ujung macam tu, na 2 harakat dia, itu juga fi'il madi. Cara nak kenal paling cepatlah. Nazzalna, na di hujung tu, nun baris atas dengan alif tu untuk nahnu, domir dia. Nazzalna fi'il madi, domir di dalamnya nahnu. Maksudnya kami telah turunkan. So kami ya. So daripada na tu. Ala atas ataupun di atas, huruf jar lagi. Huruf jar yang ketiga kita jumpa. Ya, abadi, baris bawahnya pada abadi, hamba. So ala abadi kita panggil dia jar majrur. Okey, lepas tu tinggalkan sekejap ala abadina. Abadi hamba, na adalah dhamir. Ya, sama dengan nazalna tadi, dhamir ya. Abadina, na adalah dhamir untuk nahnu, ya. Hamba kami. Di situ ya, hamba abadi hamba, na dhamir adalah isim ya. So hamba tadi abadi isim, na juga isim. Cumanya na tu isim dhamir. So kedua-duanya isim. Jika ada isim begitu, dua-dua ya. Isim pertamanya isim, kalimah pertamanya isim, kalimah keduanya isim, dia bercantum ya. Ataupun isim yang di hujungnya ada dhamir mutasil, itu kita panggil sandaran. Isim pertama disandarkan kepada dhamir. Abadi hamba, hamba mana? Hamba siapa? Tapi disandarkan kepada na, hamba kami. Kami di sini merujuk kepada Allah lah. Ya. So ini dipanggil sandaran ataupun bahasa Arabnya idhafah. Ataupun nama panjangnya mudhafun wa mudhafun ilaih. Sebenarnya idhafah, sebenarnya isim yang kedua dia pun wajib berbaris bawah sebenarnya. Dia idhafah ni macam jar majrur juga. Bila ada jar majrur mesti isim kedua, isim tu mesti berbaris bawah. Kalau idhafah, isim yang kedua itu wajib berbaris bawah sebenarnya. Tetapi dah namanya pernah tu dhamir. Dhamir juga semua mabni. Ini semacam ma lah. Ma juga mabni. Macam kuntum. Selama sampai bila-bila pun kuntum mabni. Tum. Tak pernah tukar baris. Yang mana-mana mabni, kita tak boleh tukarkan dia baris bawah. Tak apalah, biarkan dia. Ya. Tapi tetap idhafah juga. Ya. Atas hamba kami. Okay, fa'tu. Fa adalah huruf ataf yang kedua. Fa bermaksud maka. Tadi huruf ataf yang pertama wa bermaksud dan. Sekarang huruf fa. Nampak fa'tu macam satu kalimah? Tak. Itu 2 kalimah. Fa. Maka, okey, selepas tu agak complicated sedikit ya. Sebab dia kalimah jika ada huruf hamzah ya. Okey, mana-mana ini fi'il amar. Ya, selepas fa tu adalah fi'il amar. Fi'il amar ni macam kita tahu fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il amar ini adalah perintah ataupun suruhan ya. Dan jika ada kalimah itu ada hamzah ya. Tempat tu selepas fa tu ada hamzah ya. Lepas tu ada huruf mad, alif waw ya. So dia agak complicated sedikit lah. Tapi kalau fi'il amar yang tak ada hamzah dengan tak ada huruf mat alif waw ya, lebih mudah sebenarnya bentuk dia. So ini sebenarnya kita nak tengok dalam kamus biru kita. Dalam kamus biru kita ada ata. Siapa laju tolong ya. Tolong bagi tahu page berapa. Siapa yang ada kamus biru. Cari di kamus biru ata. Ata sebab kita kalau boleh kita nak tengok pada skrin ya. A pendek,
Ata 2 harakat. Siapa yang laju? Ataupun dalam tak tahu dalam kita punya tu ada tak dalam tu? Siapa? Linda ke Amy ke? Ustazah tak pasti. Ha. 128 Ustazah. 128 ya. Itu muka surat depan ya? Cuba tengok. Ya, jap. 128. Okey. Ha, betul. 127. 127. 127 127. Okeylah tu kan. Dia jumpa ya. So Ata. So Ata, mari kita tengok sekejap ya. Ata maksudnya datang, buat pun boleh ya. Memberi pun boleh, datang pun boleh, hadir pun boleh. Dia agak pelbagailah maksud dia. Kalau fa tu maka datangkanlah, ataupun maka buatkanlah, maka hadirkanlah. Fa dia punya maksud ya. So sebenarnya mari kita tengok dulu. Kalau yang ini selepas yang dalam Quran ni fi'il amar. Okey, mari kita tengok yang Ata ni fi'il madi. Memang dalam kamus ni semua kita kena cari madi dulu baru kita boleh cari amar dia. Okey, Ata tu adalah untuk huwa. Ya. Huwa. Ustazah. Ya. Dia punya yang hitam tu 255 Yang tak 127. Salah. 127 tu yang warna hitam lah ya, yang warna hitam. Saya tengok. Ya. Kalau page bawah 24. Okey, ini Ata. Lepas tu mari kita tengok dia punya, mari kita tengok sebab ini pun banyak juga ya dalam Quran. Kita tengok dulu sekali lalu. Tengok Amy hantar foto apa tu, mari kita tengok sekejap. Amy hantar dekat kita punya WhatsApp. Siapa nak tengok kat WhatsApp ke dekat skrin ke? Kat skrin ada. Ini kat Azhar. Betul Ata. Betul? Ya. Okey. Ini kalau mari kita tengok dia punya, kita mulai hari ni setiap fi'il pun kita akan lalui semua huwa sampai nahnu. Ya, sebab nanti bila balik kita kerap tengok jadi kita nampak. Kalau boleh mudhari' boleh pun sekali. Kalau boleh kita tengok sekali lalu ya. So ata sampai ke bawah ya. Ataya. Ada tapi tak banyak ya. Atau. Nampak? Kalau ata seorang, dia telah hadir ataupun dia telah datang, dia telah beri. Lebih kurang lah ya. Ataya, lepas tu atau, atat. Memang ada atas ya dalam Quran. Atata memang jarang, ataina ada tapi tak banyak. Ataita, ataituma, ataitum. Ya. Ataiti, ataituma, ataitunna, ataitu. Itu pun ada. Ataina. Itu dia punya madhi. Mudhari' dia mari kita tengok sekejap. Okay, mudhari' 3 yang pertama ya untuk muzakkar. Jadi kalau huruf ya tu kita ambil dia muzakkar je dulu ya. Huwa, huma, hum tu. Yakti tu. Ya, yaktiyani yang untuk huma tu selalu jarang guna. Ya, yakti banyak, yaktuna untuk hum. Itu dua tu ya. Huwa dengan hum memang banyak ya. Yakti, yaktiyani, yaktuna. Lepas tu takti, taktiyani, yaktina, taktiyani, taktuna. Bawah tu jarang. Okey, bawah sekali untuk ana, ati, nampak? Ati. Lain sikit ya. Lepas tu nakti. Okey, sekarang kita punya ni fi'il amar. Kita sebelah dia tu. Baru kita nak tengok amar dia. Amar ini perintah. Perintah kita hanya boleh beri perintah ataupun suruhan kepada 6 pihak sahaja. Pihak yang berurusan dengan kita, pihak yang di depan mata kita ya. Iaitu geng-geng mana? Geng-geng anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Hanya 6 pihak tu sahaja yang kita boleh beri arahan. So fi'il amar hanya untuk dia. Tak ada untuk huwa, huma, hum semua tak ada. Ya. Hiya, huma, huna untuk anak-anak mana boleh beri arahan pada diri sendiri kan? Untuk anak, nahnu tak ada kan? So 6 pihak ini sahaja ya yang ada fi'il amar. Kita cari yang mana mirip-mirip kita punyalah ya. Okey. Kalau kita tengok daripada anta, i'ti. I'ti, lepas tu dia ataupun iti, dia boleh dua. Dua-dua itu boleh diterima pakai. Ya, i'ti ataupun iti, i'tiya, i'tu. Bunyi dia tu i'tu. Lepas tu iaitu yang bawah dia tu perempuan punya. I'ti, perempuan punya jarang digunakan. So kita punya ni faktu. Paling tak pun cari yang bunyi dia paling rapat. So sebenarnya ini fi'il amar ini adalah untuk yang kalau kita ini sebab ada fa, sebab tu kita baca fa tu. Ya. Tapi fa itu ataf, kita boleh buang ataf itu. So sebenarnya itu ataupun kita baca itu. Macam tu sebenarnya ya.
Datangkanlah kamu semua ataupun buatkanlah kamu semua. Itu fi'il amar, ya. Okey, itu fi'il amar, ada alif ziyadah lagi tu. Fa'tu, lepas tu ada alif ziyadah, alif yang ada bulat. Selalunya kalau macam tu memang untuk antum, memang punya. Kalau tengok fi'il amar hanya dia saja ada alif ziyadah, alif tu, ya. Pada kamus biru tu dia guna alif biasa je, dia tak ada bulat di atasnya. Tapi dalam Quran alif tu ada bulat di atasnya. Hanya untuk antum saja ada alif ziyadah. Yang lain mana ada? Ya, anta, antuma, anti, antuma, antuna tidak ada. Okey. Okey, bi suratin, bi huruf jar. Tadi huruf jar yang pertama kita jumpa fi. Huruf jar yang kedua pada min ma tadi min. Huruf jar yang ketiga ala. Huruf jar yang keempat bi. Ya, bi. Sebab tu bi dengan, maka buatkanlah oleh kamu semua dengan surah. Ya, bi dengan suratin. Tin tu baris bawah dia. Surah lah maksudnya, ya, suratin tu surah. Dengan surah, maksud ini jar majrur. Nampak jelas dia punya baris bawah, ya. Okay, mim huruf jar lagi. Ya, mim mithlihi. Ya, min huruf jar mithli. Dia punya baris bawah tu pada mithli. Dari contoh ataupun yang sama, ya. Mithli tu contoh ataupun yang sama lah maksudnya. Maka buatkanlah oleh kamu semua dengan surah yang sama. Macam itulah maksud dia lebih kurang, ya. Mithli, min, mithli, jar, majrur. Nampak berdiri-diri. Tadi bisuratin, jar, majrur, mim, mithli, jar, majrur. Boleh je. Tak kisahlah nak berdiri berapa banyak pun. Tak ada masalah pun. Okay. Tapi kalau mithlihi, samanya, hi di ujung tu adalah dhamir muttasil. Sama dengannya kalau kita terjemahkan. Sama macamnya, sama macam dia kalau kita terjemahkan. Itu mithli adalah isim, sebab kita tahu selepas huruf jar mesti isim, min tadi huruf jar, ya. Misli adalah isim, hi dhamir, dhamir mutasil. Dhamir, semua dhamir adalah isim, ya. So itu idhafah tu. Ya, mislihi. Ya. Okey, kita terus, ya. Kalau nak tanya sila tanya, ya. Wad'u waw ataf yang kedua. Ustazah, Ya, saya. yang min tadi tu dia jar kan? Ya. Tapi mislihi tu jar majrur. No, mithli lah. Mithli. Jar majrur dia, bukan mithli tu. Mis sajalah jar majrur dia. Ya, dia punya majrur dia mithli. Oh, mithli sampai li lah. Hi tu dah dhamir Bukan. Dia sampai li saja, mithli saja. Mithli tu jar majrur lah. Ya, ya. Kalau mithlihi mim mithli jar majrur, tapi kalau mithlihi idhafah. Boleh? Oh, mislihi tu idhafah. Ya. Okey. Okey. Yang abadina tadi, abadina atas tu pun sama idhafah, ya. Okey. Wad'u waw ataf tadi mula-mula waw ataf fa ataf. Ni waw ataf baliklah tapi sama dengan wa. Kita baru jumpa dua huruf ataf, ya. Ataf ini kata hubung. Dan dia macam penyambung ayat lah, ya. Dan maka kemudian penyambung ayat lah, ya. Sebab tu dia panggil ataf. Okey, lagi. Ini juga selepas dia wad'u itu juga adalah fi'il amar. Ya, tadi kita jumpa fa'tu. Selepas fa tadi itu ataupun itu fi'il amar untuk antum. Ini ada alif ziyadah juga ni. Dah boleh agak dah. Tapi kita nak tengok perkataan ni, ya. Jom siapa laju cari da'a. Da'a Ustazah terus bagi dia yang dia punya apa? Dia punya mufrad dia da'a. Ba'ada. Okey, muka surat kamu bulatan hitam tu 117. Da'a. Macam tu. Ya, dia punya mufrad. Kita memang cari yang mufrad huwa punya tu dah. Kalau cari dalam kamus biasa macam tu, ya. Okey, mari kita tengok, ya, daripada huwa sampai nahnu, ya. Ini pun da'a banyak, da'awa ada tapi tak banyak. Da'au. Da'au untuk dia punya hum, lain sikit, ya. Dia sebab dia selalu kita situ qalu, bunyi lu macam tu kan. Betul tak? Kanu biasanya kan. Tapi ni bila ada huruf mat, ya, alif wawiyah, memang dia ada lari sikit da'au. Dia bukan da'u, gitu, ya. Da'au. Lepas tu da'at, ada sikit da'ata, da'auna. Da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Itu dia punya madi
Okay, majhul tu, madi majhul tu bila kita jumpa baru kita cerita pasal dia. Ya. Kita kalau yang madi yang biasa-biasa ni dipanggil madi maklum. Apa beza dia? Kalau maklum ni aktif. Kalau majhul pasif. Beza macam ni. Kalau dia mak telah masak, itu madi biasalah, telah masak. Tapi kalau telah dimasak, itu baru majhul. Nampak dia ada di, ya, telah dimasak. Okey, kita majhul. Kalau kita jumpa baru kita tengoklah. Tak biarkan, tak payah. Ya. Mari kita tengok mudhari' dia. Sebab ini antara kalimah yang banyak dalam Quran ya. Dah yad'u, pada huwa pun dia ada waw kat ujung ya. Yad'u, yad'uani, jarang guna yad'una. Beza untuk huwa dengan hum ada na sahaja untuk hum ya. Yang lain semua sama. Yad'u, yad'una. Ya. Okey, dia tunggu siap satu kali lagi. Okey, untuk hiya dia tak ada. Untuk hiya tad'u ya, tapi mudhari' ya, hiya dengan anta sama. Hiya tad'u, untuk anta juga tad'u, tapi hiya ni muannas perempuan ya, seorang. Tapi tad'u untuk anta lelaki. Memang dia orang sama untuk hiya dengan anta. Tapi kita yang kena pastikan yang manalah dhamir dia. Kita tad'u, tad'uani, yad'una. Ini dia punya perempuan tu jarang guna. Tad'u pun tak banyak. Ad'u, yang banyaknya ad'u untuk ana dengan nad'u. Semua ada waw di ujung ya. Lepas tu kita mari tengok fi'il amar kita. Fi'il amar kita ud'u. Ud'u wa ud'u. Beza untuk anta dengan antum tu. Antum mesti ada alif ziyadah dan dia ud'u dia macam tu ya. Lepas tu ud'i kalau untuk perempuan. Pelik sikit lah kan untuk anti ya. Ud'uwa, ud'una. Okey. Sekarang kita tengok kita punya yang mana? Wad'u. Agak-agak kita punya yang mana? Kita punya. Sah-sahnya untuk antum tak? Ud'u. Ya, ud'u yang untuk antum tu. Cumanya dalam Quran ni kita baca dengan baris wa, sebab tu kita baca wad'u. Tapi kalau kita katalah kita tak tengok wa tu, actually kita baca dia ud'u. Sebab tu kita untuk antum tu. Panggillah kamu semua, serulah kamu semua, macam itulah ya. Maksud dia agak pelbagai, bebas untuk kita ni ya. Okey, panggillah oleh kamu semua. So itu fi'il amar untuk antum ya. Ditujukan kepada antum lah maksudnya. Okey. Syuhada akum. Okey, syuhada adalah jamak taksir. Jamak sampai hamzah ya. Kum kita dah kenal kum. Assalamualaikum. Kum kan? Dhamir mutasil. So, tinggal sekejap kum tu ya. Syuhada'a. Itu jamak taksir untuk syahid. Saksi-saksi apa tu? Penolong. So, ini jamak taksir. Okay. Jamak taksir ni kita tak hafal lah. Tapi kita kerap jumpa, kita tahu. Ya. Okay, jamak ada 3 jenis. Jamak maksudnya plural. Ada 3 jenis. Dia begini. Satu, kalau memang kalimah itu muzakkar, contoh ya, seorang lelaki muslim, muslimun. Itu seorang lelaki muslim, muslimun ya. Tetapi kalau kita nak kata ramai ya, jamak ya, lelaki muslim, kita kata muslimuna. Nampak dia lain ya. Yang tadi muslimun ya. Muslimuna ataupun muslimina. Dua cara untuk perkataan untuk lelaki muslim tadi. Ya. So kalau seorang muslimun, seorang lelaki muslim, kalau plural dia jamak dia muslimuna ataupun muslimina. Kalau yang macam itu dipanggil yang muslimuna dengan muslimina itu dipanggil jamak muzakkar salim. Sebab ejaan dia kena ikut macam tu. Ada una ataupun ina di hujung dia. Wajib ada. Itu dipanggil jamak muzakkar salim ataupun jamak muzakkar pun boleh lah. Kalau muannas pula. Kalau muannas contoh tadi muslimun, seorang lelaki muslim. Kalau seorang perempuan muslim, muslimatun sebenarnya. Ya, muslimatun seorang ataupun muslimah lah. Ya, seorang perempuan muslim. Tapi kalau plural dia ataupun jamak dia, muslimatun. Dia macam tu. Muslimah dia panjang kat situ. Tadi muslimatun pendek. Ya, dan ta marbutah. Tapi muslimatun dia ada alif dengan ta di hujung. Ta di hujung dia bukan ta marbutah. Ya, ta maftuhah sebenarnya. So kalau itu untuk muannas satu bentuk sahaja
pattern jamak dia tu. Ya. Muslimat, kita biasa sebut muslimat, ejaan dia sebenarnya muslimah. Dia mim alif tu. Muslimat, lepas tu hujung dia ta. Ta maftuhah. Muslimatu, baris dia ataupun muslimati. Dua baris dia boleh tu ataupun ti. Tapi perkataan dia satu saja. Itu kalau macam tu jamak muannas. Sebenarnya jamak muannas salim. Tapi sebut jamak muannas pun dah cukup. Dan satu lagi kategori jamak yang tak ikut cara ejaan tadi. Kalau tak ikut cara ejaan una, ina tadi ataupun muslimah tu, tak ikut cara tu dipanggil jamak taksir. Yang kita tak payah nak hafal lah cara dia. So di sini syuhada'a jamak taksir untuk syahid. Kalau syahid seorang. Syahid ada beberapa maksud juga ya, antaranya syahid mati syahid. Antaranya. Satu lagi syahid maksudnya saksi, orang yang menyaksikan. Aku naik saksi contohnya lah. So ikutlah maksud dia yang mana. So itu ada syuhada'a jamak taksir untuk syahid. Okey. Kum adalah kamu, saksi-saksi kamu. Okay, kedua-dua isim. Syuhada'a isim, kum adalah dhamir juga isim. So itu dipanggil idhafah, sandaran. Ataupun nak panjang mudhafun wa mudhafun ilaih. Okey. Min duni, min huruf jar lagi, min dah banyak kali dah. Duni maksudnya selain ataupun yang lain. Ni nampak baris bawah dia, duni, min duni jar majrur. Lepas tu dunillahi, lepas tu duni selain Allah. Ini dia idhafah, dunillahi, dia diidhafahkan. Perkataan duni diidhafahkan kepada Allah. Memang jar majrur dengan idhafah undang-undang dia sama. Membaris bawahkan isim selepasnya. Memang sama baris bawah. Min huruf jar, jadi isim selepasnya duni, ni tu baris bawah. Kalau idhafah pula duni, lepas tu yang duni tu because kerana min tadi. Tapi sekarang ni kita tengok dia pula. Dia yang idhafah isim pertama tu bebas tau. Duni boleh, dunu boleh, duna boleh. Itu idhafah. Isim pertama dia boleh semua baris. Sebab dia tetapi Allah tu dunillahi, nampak Allah tu baris bawah. So di situ dunillahi selain Allah. Maksudnya sesiapa selain Allah lah maksudnya. So duni tu kategori isim jugalah. Apa-apa benda selain. So diidhafahkan kepada Allah. Dunillahi itu juga kita panggil idhafah. Sebab tu dia baris bawah Allah tu. In kuntum sadiqin, in bermaksud jika. In ada maksud di sini bermaksud jika, tetapi in dia ada dalam ayat ni itu saja dia punya kegunaan. Tetapi nanti in ada kegunaan lain. Tapi dalam ayat ni tak ada. Untuk sini cukuplah kalau kita panggil dia jika. Okay. Kuntum macam tadilah, kamu semua. Jika kamu semua. Kalau nak guna telah, suka hatilah. Jika kamu semua telah. Sebab kita tahu dia fi'il madhi kan, kuntum kan. Kita tak guna telah pun tak apa. In kuntum jika kamu semua sadiqina. Sadiqina maksudnya apa tu? Orang-orang yang benar. Okey. Apa ni sadiqina dengan bunyi dia? Kalau kita kata sadaqallah, sadaqa, telah benar Allah. Yang kita baca setiap kali lepas habis ngaji kan, sadaqallah, perkataan dia sadaqa, saddal qaf, sadaqa Allah telah benar Allah. Kalau ikut baris sadaqallahu, Allah telah benar Tapi ini sadiqina, dari perkataan yang sama juga sebenarnya Okey, cuba mari kita cari sadaqa, jumpa tak? Kena laju. Kamus biru, cuba cari sadaqa. Ada benda yang kita nak tengok dalam tu. Okey, kita ada kamus biru muka surat 229. Lepas sod tu baris kolom yang selepas sod tu Sadaqa 1 2 3. 3 dari atas 110 110 dekat nombor tepi dia. Mari kita tengok 110 kita kat depan. 110 dia bagi fa'ala.
Ya, tak apalah. Dia bagi kata baik. Sama sebab dia ada dua sebelum dia tu. Sebelum dia pun sama 110 juga. Kita tengok first page. Dia. Kalau kata batu page kedua, cuba tengok page pertama. Fa'ala ada. Ya. Sama je lah. Dua-dua ni pun memang page dia sama dalam kan bulatan hitam tu 110 satu. Maksudnya kita boleh guna. Tapi sekejap nanti tadi yang sedekah tu tengok selepas dia tu ada baris apa? Sedekah. Baris depan ya, dhamma ya. Depan juga. Sama. Kedua-duanya pun sama, makanya kita boleh tengok yang mana-mana. Ya. Okey. Seterusnya kita nak cari sedekah tapi dia bagi dia suruh kita ikut fa'alah, tak apa. Sekarang ini sekejap ya Ustazah nak tengok bawah kotak. Boleh upload tak fa'alah? Tengok hantar kat skrin. So kawan kita hantar ya kat skrin, kita tengok ya. Cara kita nak cari perkataan sadiqina. Kita nak cari kat sini dulu. Kat mana ya? Dalam kamus biru ni ada, kita boleh jumpalah. Okey. Sementara ni kita tengok bawah kotak. Bukan dalam kotak, bawah. Bawah tu yang ada dot. Bawah kali bawah. Dot mula-mula tu. Al-masdar. Al-masdar adalah isim. Bawah dia isim fa'il adalah isim. Lepas tu bawah dia lagi isim maf'ul adalah isim. Nampak? Ada 3 jenis isim. Al-masdar kita boleh terjemahkan dia sebagai macam ni tau. Kata terbitan. Ataupun macam ni, Ustazah bagi contoh ya. Kalau isim fa'il pelaku, emak memasak. Itu isim fa'il kita emak ya. Memasak. Masak apa? Emak memasak nasi. So nasi tu dimasak. Apa-apa benda yang dilakukan, apa-apa perkara yang dilakukan, apa semua dipanggil isim maf'ul. Nama dia. Isim juga. So emak memasak nasi. Emak adalah isim fa'il. Memasak adalah perbuatan emak, fi'il. Nasi yang dimasak tadi kita panggil isim maf'ul. Okey. Sekarang kita nak tengok di mana al-masdar ni apa? Kita kata macam masakan itu. Okay, saya bagi contoh je lah. Kita sebut masakan itu. Itu al-masdar. Ataupun kita bagi contoh satu lagi. Mereka berbincang. Ya, mereka isim fa'il, berbincang fi'ilnya. Berbincang tentang apa? Katalah tentang exam lah. Contoh ya, exam adalah isim maf'ul. So al-masdar dia apa? Perbincangan. Nampak? Itu beza dia. Ya? So ketiga-tiganya adalah isim. So sekarang ni kita punya bentuk sadiqina. Perhatikan ya, dalam Quran kita sadiqina, buang ya nun di hujung tu. Buang. Ya nun di hujung mengatakan dia adalah jamak muzakkar salim. So tinggal apa? Sadiqi. Dengar ya. Tinggal sadiqi. Ki tu sebenarnya sadiqun. Sama dengan isim fa'il. Bentuk dia. Fa'ilun. Nampak? Sod ada alif. Lepas tu dal baris bawah. Lepas tu qaf tu bebas. Ya. Kun boleh. Kin boleh. Kon boleh. Ya. Ikut bentuk dia sama. Fa'ilun. Boleh jadi fa'ilin. Boleh jadi fa'ilan. Ingat. Hujung tu bebas. Bentuk dia sama. So perkataan sadiqina yang bermaksud orang-orang yang benar maksud dia. Ya? So dia adalah bentuk perkataan dia adalah bentuk isim fa'il. Macam mana nak kenal? Sod, alif, lepas tu dal baris bawah, qaf tu bebas. Okey? Kun boleh, qin boleh ataupun qan. Sadiqun boleh, sadiqin boleh, sadiqan boleh. Nanti kita cakap kenapa yang dalam Quran kita baris bawah nanti. Ya. So bentuk dia, so isim fa'il, orang-orang yang benar. Okey. Okey, sekarang ni asalnya sadiqun boleh jadi ini yang Ustazah bagi tahu pada yang tanya tu. Ya, yang tanya, yang cakap ini yang bentuk isim fa'il yang kenal. Ni bentuk dia. Okay, so kalau perkataan macam ni sebenarnya dia macam perkataan umum tau. Sadiqin, sadiqun, orang-orang yang benar. Dia tak tujukan siapa-siapa tau. Jadinya bentuk dia begini. Tapi katalah Allah itu nak jadikan Allah alif lam lam ha tu nak jadikan dia isim fa'il, kita tak boleh tukar. Macam ni langsung tak boleh tukar apa. Jadinya Allahu, dhammah di hujung Allah itu mengatakan Allah itu isim fa'il. Ya? Tapi kalau nak jadikan Allah tu isim maf'ul, Allaha. Ya? Dan nak jadikan Allah tadi majrur, Allahi. Itu untuk kalimah-kalimah yang khusus, nama. Mungkin nama lah. Allah memang tak ditukar, segala nama tak boleh tukar ya.
Jadi kalau yang macam itu isim fa'il ke, isim maf'ul ke, apa ke majrur, kena tengok perubahan baris di hujung ya. Tapi kalau yang bentuk ni alif tadi fa'ilun, sadiqun, itu semua untuk perkataan-perkataan yang kita kata common, yang biasa-biasa, bukan yang khas ya. So ada dua cara kita nak kenal kalimah itu adalah isim fa'il. Cumanya Ustazah kata asalnya macam inilah fa'ilun ya, seorang pelaku. Dia boleh jadi fa'ilin, dia boleh jadi fa'ilan. Okey, hujung tu bebas. Tapi sekarang ni dalam Quran kita ada ya nun ya, itu mengatakan dia jamak muzakkar. Dia memang gitu, dia tambah ke hujung dia. Macam mana muslimuna, muslimina, tambah je kat hujung. Asalnya sadiqun tambah waw nun sadiquna. Asalnya ya. Ramailah ni plural, tapi cumanya isu dia sekarang kenapa dia baris bawah. Itu je isu dia. So isunya baris bawah tu begini. Dia bukan apa, dia bentuk dia dua, sadiquna ataupun sadiqina. Jamak muzakkar salim. Okey? Yang asal originalnya sadiquna. Kalau seorang sadiqun. Dia kat hujung tu lam tu yang fa'ilun, kalau seorang dia macam tu. Tapi kalau nak jadikan plural sadiquna, kena tambah una. Kenapa dia jadi baris bawah? Sadiqina. Kerana perkataan ini adalah menceritakan keadaan. Mana ayat tadi? Keadaan isim ataupun pihak sebelum dia. Bukan isim lah. Pihak sebelum dia. Ya? Pihak dia sebelum dia siapa tadi? Yang apa tadi? Kuntum tu kan? Kuntum memang kita kata dia fi'il, tapi dia sekumpulan orang. Betul tak? Kuntum ya. Jika kamu pihak yang benar. So sadiqina adalah menceritakan keadaan orang-orang tadi. Sadiqina. So bila dia menceritakan keadaan, tak kisahlah kalau ayat tu menceritakan orang-orang apa-apa ya, jika dia gambaran ataupun menceritakan keadaan, makanya itu dipanggil keadaan ataupun istilah dia hal sebenarnya. Ya. Untuk hal ini kita tak boleh kata sadiquna. Kalau kita kata sadiquna, orang-orang yang benar. Tapi kalau kita kata sadiqina, mereka dalam keadaan kita menceritakan keadaan orang tadi adalah orang yang benar. Itu beza dia. Betul tak? Okey, Ustazah nak stop dulu, Ustazah nak tanya dulu. Nak tanya siapa yang ada soalan dulu. Mungkin tentang hal, betul tak? Mungkin. Ustazah tak mau sambung dulu. Silakan, siapa yang nak tanya yang tak faham kat mana? Buka mikrofon ya. Linda sebenarnya tak faham sangat. Dia apa? Jamak ni dia boleh jadi isim ataupun dia boleh bercantum dengan fi'il juga lah Ustazah. Sebab kat sini dia tak tahu dia tanya apa sebenarnya. Apa? Memang jamak adalah jamak dalam fi'il pun ada jamak, dalam isim pun ada jamak. Betul Okey. betul lah tu soalan dia. Macam kuntum tu jamak juga tu, betul tak? Kuntum tu kan? Tu kan jamak kan? Kuntum kan? Antum tadi jamak ini di dalam fi'il pun ada jamak, di dalam isim pun ada jamak. Itu menjawab Linda punya soalan. Yang Linda sendiri dia tak pasti soalan dia, itulah betul. Okey, orang lain. Apa jika ada apa-apa? Silakan. Ustazah, isim fa'il tu dia sama dengan domir kan? Betul? Isim fa'il juga adalah domir, betul, tepat. Sebenarnya domir itu berada di dalam fi'il, tetapi so kita tak panggil domir lah, kita panggil isim fa'il lah. Boleh juga, boleh nak panggil dia domir pun boleh. Boleh panggil isim juga lah. Boleh, dia panggil isim fa'il pun boleh. Cumanya kalau domir dia tersorok di dalam fi'il, tapi kalau isim fa'il dia memang isim yang didatangkan selepas fi'il, tetapi dalam bentuk ejaan dia spelling tadi tu. Tu beza dia. Tapi memang pihak yang sama. Isim fa'il adalah domir. Ya. Cumanya kalau kita kata domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, kita kata dia berdua, mereka, perempuan ke, muzakkar ke, awak. Tapi dia sebenarnya kalau sekadar domir, dia masih belum accurate tak? Dia masih belum tepati. Tapi kalau dia datangkan isim fa'il, dia lagi terus accurate, kita tahu siapa pelaku tadi. Faham? Ya? Okey, alright. Silakan. Siapa lagi orang lain?
Maaf Ustazah nak minta repeat yang sadiqin tadi tak apa faham macam mana dia berjadi baris bawah. Okey. Ikut yang tadi muslimuna, muslimina. Sekejap. Yang Ustazah. Ustazah kaitkan dengan yang sebelumnya Ustazah cakap kuntum. Ya. Kuntum tu maksudnya kamu semua. Ya. Kuntum bermaksud kamu semua telah. Memang perkataan itu adalah fi'il, tetapi kita itu adalah tentang sekumpulan orang. Betul tak? Kumpulan orang lelaki muzakkar. Betul tak? Kuntum kan muzakkar kan? Sekumpulan lelaki. Okey, sadiqina macam tadi asal dia ya, asal perkataan tu macam mana kita nak dapat tu, ataupun upload yang jadual tasrif al-af'al tu pun boleh juga. Upload sekejap. Jadual tasrif al-af'al tu. Jadual apa? Jadual. Jadual tasrif al-af'al. Dia skeping tu je Lina. Salah kot, Linda salah faham kot. Kenapa? Jadual tasrif apa? Yang mana? Fa'ala, fa'il tu kan Ustazah? Yang ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf tu. Lepas tu ada madi, mudhari amar, lepas tu al-masdar, isim fa'il kan itu. Isim maf'ul. Yang ni kan? Sekejap. Betul lah. Okey, sekarang kita tengok yang di skrin atau kalau ada kertas masing-masing ya. Okey, mari kita tengok kita punya nombor 1 ya. Nombor 1 tu fi'il 3 huruf ya. Dia kolom dia al-madi, fi'il madi. Lepas tu al-mudhari, fi'il mudhari, al-amar. Lepas tu al-masdar. Macam tadilah kata terbitan. Lepas tu isim fa'il, lepas tu isim maf'ul. Okey. Sekarang ni mari kita tengok nombor 1 tu 3 huruf. Kalau fi'il 3 huruf ya, fa'ala ataupun fa'ula ataupun fa'ila. Sebab tu ain dia tak letak baris. Sebab ain boleh huruf di tengah lah maksudnya ya. Perkataan fa'ala ni acuan sahaja. Apa pun kalimah jika 3 huruf sama ada semua baris atas. Kataba, fa'ala. Macam itulah contohnya lah ya. Ataupun yang tengah tu boleh berubah. Sebab tu dia tak letak baris ya. Yang tengah tu boleh baris bawah pun boleh baris depan. Itu kalau madinya, mudhari'nya, yaf'alu. Mudhari'nya. Kalau amar dia tengok. Amar dia kena guna hukum huruf ketiga. If'il, if'al, uf'ul. Fi'il amar tu. Ini hukum huruf ketiga tu lah yang macam mengaji tu. Okey, lepas tu al-masdar. Al-masdar yang kita cakap tadi lah, kata nama terbitan. Okey, daripada 3 huruf macam kita tadi sadiqina asalnya sedekah. Betul tak? 3 huruf kan? Sadiqina tadi kita cari sedekah, telah benar. Ya, sedekah. 3 huruf sama macam nombor 1. Cuba tengok selepas al-masdar. Dia ajar kita macam mana nak daripada perkataan sedekah adalah fi'il madi 3 huruf, kita nak ubah dia menjadi isim fa'il daripada perkataan yang fi'il dia. Faham? Katalah fa'ala, mudhari'nya yaf'alu, tambah ya apa semua ya. Lepas tu amar dia macam-macam lah, uf'ul ke, if'al atau fi'il. Tengok baris dia ada di situ, itu hukum huruf ketiga yang macam mengaji tu. Lepas tu al-masdar, tengok isim fa'il. Daripada fa'alah tadi, fa tambah alif. Ambil perkataan ni. So tadi sodaqah tadi, sod tambah alif. Ya. Lepas tu ain ataupun dal kita mesti baris bawah. Huruf yang kedua tu mesti baris bawah. Lam di situ dia tak letak baris sebab bebas. Fa'ilun boleh, fa'ilin boleh, fa'ilan boleh. Sebab tu lam dia tak letak baris. So ini sebenarnya bentuk dia. Sadiqi tu. Nak dapat yang tu. Sadiqi ya. Orang yang benar, pihak yang benar ya. So cumanya hujungnya ada tambahan ya nun. Tambahan ya. Yang ni yang kertas ni semua untuk mufrad sahaja. Ya. Kalau fa'ilun seorang, tapi kalau nak jadikan dia jamak, fa'iluna itu kita kena tambah sendiri, tidak ada dalam kertas ni lah ya. So sama dengan tadi asalnya sedekah, kita nak bertukarkan bentuknya kepada isim fa'il, sod tambah alif, dal baris bawah itu wajib. Apa pun kalimah dia, kalau sedekah sod lah. Kalau fa'ala ya, tambah alif ya baris atas ya. Lepas tu huruf lepas tu baris bawah itu wajib. Sadi, fa'i itu wajib ya. Hujung tu bebas. Ya. Kalau dia mufrad fa'ilun ataupun fa'ilin ataupun fa'ilan, itu kalau mufrad. Tapi daripada mufrad kita nak jadikan dia jamak muzakkar, tambah saja una hujung dia. Fa'iluna ataupun fa'ilina. Memang jamak muzakkar ada 2 cara. Betul tak? Tapi yang
Yang perkara cara pertama fa'iluna tambah una wauna di hujungnya. Boleh berubah menjadi fa'ilina. Itu tambahan ya nun. Kenapa berubah menjadi ya nun? Macam ni. Jika dia maf'ul isim maf'ul, kalau dia maf'ulun bih ataupun isim maf'ul, makanya bentuk dia adalah fa'ilina. Ataupun kalau dia bentuk dia dia menceritakan keadaan sesuatu, keadaan pihak itu, keadaan sekumpulan orang tadi, orang-orang tadi adalah berada di dalam keadaan yang benar. Contoh kan, itu dipanggil hal. Makanya juga bentuk yang kedua. Yang bentuk yang kedua ni tadi untuk jamak muzakkar, contoh yang muslimuna, muslimina. Kalau kita kata muslimuna, lelaki Islam, itu maksud dia, lelaki muslim. Tetapi kalau kita kata muslimina, ada sebab kenapa dia berubah menjadi muslimina. Kalau dia menjadi maf'ul bih satu, ataupun kalau dia menceritakan keadaan keadaan yang lelaki-lelaki tadi. Kalau dia menceritakan keadaan juga, dia akan menggunakan pattern yang kedua. So sadiqina, pattern yang kedua. Bukan pattern asal dia sadiquna. So itu sebenarnya dia paling tidak pun dua sebab. Sama ada sadiqina adalah maf'ulun bih, ataupun sadiqina adalah menggambarkan keadaan tadilah, sekumpulan lelaki tadi. Boleh terpulang. Sekumpulan lelaki tu yang satu tu yang kuntum tu lah. Dalam kuntum tu lah. Dalam kuntum tu ada. Sebab kita tak tahu siapa kuntum tu. Ya, dalam kuntum ada dhamir antum. Antum muzakkar, plural, jamak. So kita sadiqin ini menggambarkan keadaan antum tadi. So bila menggambarkan keadaan, makanya dia akan menggunakan sadiqina, orang-orang yang benar. Itu menceritakan keadaan antum tadi. Bentuk kedua. Ya, betul, bentuk kedua. Bentuk kedua ada dua penggunaan. Jika dia maf'ul bih, bentuk yang kedua juga. Jika dia menggambarkan keadaan pihak yang kita ceritakan itu juga, dia menggunakan bentuk yang kedua juga. Kalau menceritakan keadaan dipanggil hal. Okey, orang lain. Siapa nak tanya? Silakan. Hal ni kita agak jarang, sebab jarang. Kalau jumpa baru kita sebut kan. Kalau tak jumpa tak nak sebut lah. Nanti tak ingat kan. So yang lain, yang lain ada soalan tak? Silakan. Silakan. Tak ada. Kalau tak ada tu Ustazah anggap faham je lah. Ustazah hanya nak buka kepada siapa nak soal saja. Silakan. Tak ada. So Ustazah assume faham. Tapi kalau cakap tak tahu nak tanya apa. Okey, itu sedikit tentang isim fa'il. Dia kalimat umum lah, betul tak? Kalimat umum, bentuk isim fa'il dia macam tu ejaan dia tadi ya. Kalau apa-apa pun fa alif, lepas tu huruf lepas tu baris bawah ya. Fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin. Terpulang pada perkataan lah. Kalau sadaqah tadi sadiqun, sadiqin, sadiqan. Apa-apa saja perkataan. Dia kadang-kadang mungkin tak nampak yang tu nak kata isim ke, fi'il ke, yang tu lah kot. Susah nak confirmkan tu. Ya, okey, betul. Sekarang ni Ustazah bagi tahu, ya nun kat hujung tu memang itu isim. Tapi bukan saja isim, ya nun tu jamak muzakkar. Bentuk yang kedua. Tapi kalau kat depan dia sod, alif, dal baris bawah, lepas tu qaf, sampai qaf je. Ya nun ada tambahan sahaja tahu untuk menjadikan dia jamak. Itu saja. So tutup dengan jari. Tinggal sadiqi. Tengok macam tu kan. Bila sadiqi, bila apa-apa perkataan ya, baris atas ada alif, lepas tu huruf lepas alif tu mesti baris bawah. Itu wajib. Huruf langsung bebas. Nak kena hafal dia punya bentuk tu lah. Betul, bukan saja nak hafal, mesti nak kenal. Mesti nak kenal bentuk ini isim fa'il, pelaku. Bentuk dia tu. Bentuk dia ada dalam telat, yang kertas keping tu pun ada. Ya, dan jadual tu ada. Dalam kamus biru pun ada, yang bawah kotak. Ya, al-mazdar, lepas tu isim fa'il, apa tu isim maf'ul. Ada dalam kamus biru, bawah kotak ataupun kertas yang sekeping ni ada. Ini untuk perkataan-perkataan yang bukan nama. Ya. Right? Okay. Last, siapa? Yang lain? Apa maksud Mazda ni? Mazda tu macam tadi. Perbincangan
Nah, kalau berbincang fi'il, perbincangan isim masdar. Okey. Kalau berlari fi'il, larian adalah isim masdar. Faham? Lagi apa? Itu isim jugalah. So ada 3 jenis isim lah. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Okey, kita Isnin insya-Allah cuti kan? Kita rehat. Dia bagi kita rehatlah. Betul lah. So, okey, terakhir. Siapa-siapa nak tanya silakan, jangan malu ya. Jangan malu. Kalau rasa blur pun tak apa. Soalan tu blur pun tak apa, Ustazah boleh betulkan soalan tu. Silakan. Ustazah nak tanya maf'ulun bih tapi tak tahu nak soalan macam mana Ustazah. Okey, macam ni. Ustazah bagi contoh ya. Ustazah bagi contoh. Dia maf'ulun bih adalah benda yang dilakukan ataupun perkara yang dilakukan. Ustazah bagi contoh dulu. Ali menyepak bola. Ali sepak bola. Ali adalah isim fa'il, sepak adalah fi'il, bola itu disepak kan? So itu maf'ulun bih. Benda yang dibuat. Itu. Ya. Tapi cara kita nak kenal dia dalam Quran, dalam ilmu bahasa Arab, okey? Fi'il lah terpulang, madi boleh, mudhari' boleh ya. Kalau Ali, kalau guna nama memang Ali ya, Aliyun. Kalau dia guna nama, kalau untuk dia jadi isim fa'il, Aliyun. Nampak? Kalau guna nama. Tapi kadang-kadang ada nama yang macam boleh macam Allah lah. Allahu, kalau Allah kata Allah cipta hujan. Ustazah bagi tukar yang lain. Allah turunkan hujan ya. Allah adalah isim fa'il, turunkan adalah fi'il, hujan adalah benda yang diturunkan. Kita panggil maf'ulun bih. Tapi sekarang ni kita nak kenal dia melalui baris ya. Kalau Allah mesti Allahu wajib, tak boleh Allaha. Untuk jadi isim fa'il tadi yang menurunkan. Fi'il tu terpulang, mudhari' atau madi boleh. Benda yang diturunkan tadi, hujan apa bahasa Arab? Sebut Matoro matoro ya. Matorun lah, senang cerita lah. Matoro ya, dia asal matorun. Kalau dia asalnya matorun, tetapi bila dia benda yang diturunkan, dia tak boleh matorun. Dia mesti matoron. Dia mesti fathah. Itu cara kita nak kenal dia. Ya, senang cerita, isim fa'il mesti akhirnya dhammah, fi'il terpulang, mudhari' atau madi, maf'ulun bih mesti akhirnya nasab ataupun fathah. Itu cara kita nak kenal. Dari segi maf'ulun bih tak ada dalam table mana-mana Ustazah kan? isim dipanggil ni dalam table ni yang lepas isim fa'il tu dipanggil isim maf'ul. Dalam kertas isim maf'ul tu dia lah tu. Baru Cuba nak relatekan dengan table tu. Oh, nama dia isim maf'ul. Selain maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih dia lah tu. Isim maf'ul pun dia dalam kamus biru tadi isim maf'ul, tapi kat sini saja maf'ulun bih pun dia, semua dia. Tu atas tu nampak isim maf'ul, tapi bawah dia okey, cumanya isim maf'ul ni macam hari tu kawan kita tanya ya, kalau Allahu isim fa'il, kalau Allaha maf'ulun bih, kalau Allahi majrur. Pak, kerana baris ya. Okey, sekarang ni kalau isim maf'ul dua cara ya, dhammah ataupun fa'ilun. Itu ejaan tu, fa'ilun itu isim fa'il. Tapi kalau maf'ulun bih dia mesti macam ni tau. Mim bari atas, lepas sebelah dia tu. Mim bari atas, fa mesti mati. Ain bari depan, lepas tu huruf mat, lepas tu hujung tu maf'ulun, maf'ulan, maf'ulin. Kalau kalimah tu di spellingkan macam ni, sebiji macam ni, makanya kalimah itu adalah isim maf'ul. Dia ada macam yang Ustazah explain pada Yan tu. Allahu isim fa'il ataupun fa'ilun juga isim fa'il. Okey, dua cara. Ya. Sebab dia kalau kalimah macam Allah tak boleh tukar tau. Jadinya kita hanya berubah pada baris saja. Tapi kalau perkataan lain yang kita boleh tukar, yang biasa kita tukar ni biasanya daripada madi kita boleh tukar dia jadi mudhari', ijaz, lepas tu kita boleh tukar dia tukar dia jadi fi'il amar, lepas tu kita tukar ijaz dia jadi al-masdar, kita tukar dia lagi daripada madi tadi jadi isim fa'il, kita ijaz dia lagi sampai jadi isim maf'ul. Nampak? Itu kalau perkataan itu daripada fi'il madi dia, dan sebenarnya kita perasan daripada madi, mudhari', amar, masdar, fa'il, maf'ul, dia ada mirip-mirip tau tak? Sebab dia perkataan yang sama. Kita cuma tukar-tukar saja. Ejaz. Pak. Ustazah. Ha. Nak tunjuk yang dalam website ni boleh tak Ustazah? Silakan. Sila. Kenapa tak mau ni?
Ni. Okey, besar Nampak sikit. tak? Saya kasi besar sikit. Ni. Agar semakin faham ni punya. Agar semakin faham. Semak contoh maf'ul bih. Wih, dia punya bahasa dia simak. Semak contoh Indonesia ni. okey, faham tu. Semak contoh maf'ul bih di bawah ini. Okey, naikkan sikit dia punya tu. Naikkan sikit ya. Apa, mari kita tengok sekejap. Apa ni? Ahmadu, Ahmad lah ya. Ambil tengah tu dulu ya. Ahmadu adalah Ahmad, tengok baris dia. Baris dia apa? Dhammah kan? Rumah. So dia isim fa'il ya. Pelakulah. Lepas tu Okay. yahmilu, betul tak? Yahmilu fi'il mudhari'. Maksudnya fi'il dia lah. Okey. So yahmilu membawa, memang bahasa Arab dia pelik sikit kan. Dia guna fi'il dulu bahasa Arab ya. Membawa Ahmad al-kitaba. Sekarang tengok ya, yahmilu adalah fi'il mudhari', dhamir di dalamnya dah ada huwa. Betul, kita dah tahu huwa, tetapi dia bagi pula Ahmadu, nama orang, isim rufu' Ahmadu. Ahmad itulah yang huwa dalam yahmilu tu. Faham? Ya, lepas tu nampak dia isim rufu', ya, fi'il dulu, lepas tu isim rufu', lepas tu al-kitaba, ba tu nasab dia. So kitab yang dibawa tu, part yang dibawa. Ya. Ahmad sedang membawa buku. So apa yang dibawa? Buku kan? So dia punya maf'ulun bih cari yang nasab, yang fathah, al-kitaba. Itu maf'ul bih ataupun maf'ulun bih ataupun isim maf'ul ataupun maf'ul, semua dia. Ya, Ahmadu, dhammah tu, ya. Macam Allahu, sama Ahmadu adalah isim fa'il. Duk kat sini sebenarnya isim fa'il tu dua kali lah. Sebab dalam yahmilu tu dah ada dhamir. Dhamir huwa tu juga isim fa'il. Tapi huwa tu adalah siapa? Ahmad. Itu sebenarnya. Nampak apa jelas kat sini? Tadi yang sodikina tu ada maf'ulun bih ke ataupun hal tadi Ustazah? Hal kan? Dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi dua, sama ada dia maf'ulun bih ataupun hal. Boleh. Kedua-duanya boleh. Tapi dia tak balik atas Ustazah. Sebab dia kan dua bentuk tadi. Sodiquna dengan sodikina. Sebab dia cantum dengan yang tu, yang jamak tu. Tu satu. Ya, sebab dia cantum dengan jamak. Jamak muzakkar memang dua je. Sodiquna, sodikina. Kalau isim fa'il dia sodikuna, kalau maf'ulun bih dia ataupun hal sodikina. Dia memang macam tu, jamak muzakkar dia macam tu. Yang ni semua mufrad. Kalau mufrad kita nampak jelas tau. Tapi kalau yang kita kena ikut bentuk. Sebab tu kita kata bentuk yang asal dia macam ni. Berubah macam ni. Kenapa? Sebab itu kerana dia jamak muzakkar. Ya? Okay? Sekejap, maksudnya table yang isim maf'ul tu macam lainnya Ustazah pattern dia? Ya, pattern dia, sebab tu Ustazah cakap tadi. Katalah dia kat sini dia tulis maf'ulun. Kalau fa'ala lah. Kalau af'al, muf'al. Table tasrif af'al tu. Okey. Jadual. Okey, ini dia bagi daripada fi'il madi kita boleh ubah dia ya. Dia ada cara ubah dia jadi fi'il mudhari'. Dia ajar kita lah tambah huruf ya ke apa. Ujungnya mim, huruf fa mesti mati, ya, lepas tu ain mesti yaf'alu. Dia ajar kita macam tu tau. Lepas tu daripada fi'il mudhari' kita ejaz dia buang ya. Tinggal huruf fa yang dah mati, lepas tu tinggal lam kat ujung mesti matikan. Dia cakap kan al-khabar tu biar dulu, lepas tu lam mati. So macam mana nak baca tak reti, ikut hukum huruf ketiga untuk fi'il amar ya. Okey, daripada fa'ala juga tadi, daripada yaf'alu, daripada amar, fa'lun, itu dia ada bentuk isim mazdar dia. Dia ada bintang kat situ tau. Bintang tu maksudnya kat bawah kotak tu isim mazdar banyak sangat bentuk dia sebenarnya. Bawah kotak. Kena turun bawah betul-betul. Bawah sampai jumpa bintang pak. Isim mazdar dia punya banyak pak. Fa'alun, banyak pattern lah Hazal. Tengok keadaan lah. Okey. Ya, banyak pattern isim mazdar sebenarnya. Untuk kalimah 3 huruf, untuk fi'il 3 huruf. Banyak sebenarnya. Okey, sekarang ni tak. Daripada fi'il tadi ya, jangan tukar, jangan letak nama. Nama tak boleh, Allah tak boleh. Yang mana nama Allah semua tak boleh guna yang ni, ya. Ini hanya untuk fi'il saja. Andai pun. Yang mana daripada fi'il kazaba, daripada khalaqa, daripada madi, lepas tu kita ejaz dia nak jadikan isim fa'il, fa tadi tambah alif, fa, lepas tu ain mesti bagi bawah lam tu bebas. Fa'ilun, fa'ilin, fa'ilan. Ini semua mufrad ya. Lepas tu nak jadikan dia isim maf'ul, mesti letak mim, ma mesti wajib, fa mati, lepas tu ain
baris depan lah. Mad asli, lam hujung tu bebas. Maf'ul, maksudnya kan kita dengar perkataan makhluk, biasa tak dengar perkataan makhluk? Makhluk sebenarnya fi'il dia khalaqa. Ustaz ingat ya. Khalaqa dia telah cipta, yakhluqu mudhari'nya, ukhluq fi'il amarnya, lepas tu kalau mazdarnya khalqan, ini mana ustazah boleh je ya. Khalqan fi'il mazdarnya, kalau dia punya fa'il dia khaliq, biasa dengar tak? Khaliq. Khaliqun. Pencipta dia. Bentuk dia ni khaliqun ya. Khaliqun pencipta dia. Makhluk kita adalah maf'ulun bih ataupun isim maf'ul. Makhluqun sebenarnya. Itu satu contoh yang sangat baiklah sebenarnya, yang dia tak boleh kalimah Allah ya, tak boleh selain daripada kalimah Allah, selain daripada nama ya. Maknanya kalau jika kita jumpa satu fi'il madi, mana-mana fi'il madi kita jumpa, kita boleh buat ni semua. Kita boleh adjust menjadi mudhari'nya, amarnya, mazdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya ya. Tapi tak boleh kalimah Allah dan segala nama tak boleh. Okey? Segala nama tak boleh buat semua, tapi nama boleh jadi isim maf'ul tu. Macam tu tak? Ya, kalau nama ataupun Allah ataupun nama, kalau Ahmad tadi Ahmadu dia isim fa'il, kalau Ahmadah dia isim maf'ul. Nampak? Kalau Allah dengan baris saja kita tukar. Sebab you tak boleh tukar nama orang. Betul tak? Ya. Allah tu kita tak boleh tukar. Jadi Allah dan segala nama kita tengok hujung dia. Kalau Allahu isim fa'il, kalau Allaha maf'ulun bih, kalau Allahi majrur. Baris saja kita tukar termasuk segala nama. Ahmadu tadi isim fa'il, Ahmada isim maf'ul, kalau Ahmadi contohnya dia akan jadi majrur. Ingat itu untuk Allah dan segala nama, apa-apa nama. Selain daripada tu, kalau apa-apa fi'il kita boleh bentuk dia. Isim fa'il dia kita boleh bentuk di situ, isim maf'ul kita boleh bentukkan daripada fi'il itu sendiri. Faham? Alhamdulillah lah, benda ni rasanya pertama kali kita ni kan. Ahmadun tadi fi'il kan? Fa'il Fa'il, okey. Yang baris atas tadi maf'ulun bih kan? Baris bawah yang yang itulah yang majrur. Okey. Ya. Itu boleh untuk Allah dan semua nama boleh. Sebab kita tak boleh tukar nama orang lah. Mana boleh Ahmadu nak tukar? Tak boleh. Kita boleh tukar baris hujung saja. Allah dan segala nama. Kalau kita nak tahu Allah itu isim fa'il ke, Allah itu isim maf'ul ke, Allah itu majrur ke ya, ataupun segala nama, nak tahu dia orang isim tu isim apa, kena tengok baris di hujung. Ya, tetapi jika perkataan lain ya daripada fi'il madi, apa-apa saja perkataan lain macam kazabah ke khalaqa tadi, daripada madi kita boleh adjust jadi mudhari', daripada mudhari' kita adjust jadi amar, daripada amar kita tahu isim mazdarnya, lepas tu kita adjust lagi tambah ni jadi isim fa'ilnya, adjust lagi spelling jadi isim maf'ul daripada madi sahaja. Faham? Ya. Maybe mungkin yang akan datang kita kena fokus, memang kita kena fokus pun yang tu sebenarnya ya. Bila kita kalau kita dah jumpa nak cerita lagi senang, betul tak? Tapi perkataan ni khalaqalah. Khalaqa kan banyak kan? Khalaqallahu kan? Banyak kan? Khalaqa dia fi'il, khaliq biasanya panggil khaliqun ya, ataupun khaliqin, khaliqan. Fa'il ya. Dan makhluk. Kita makhluk tu adalah isim maf'ul yang dalam table kita tu. Okey, yang lain. Soalan lain silakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jumpa yang tu lebih banyak. Kita ada tu ya. Ustazah, ada words yang menasabkan isim ke menasabkan apa tu Ustazah? Tu apa dia? Ada? Okey. Ustazah bagi contoh sekejap ya. Kawan kita tanya ada word ataupun perkataan. Kita panggil huruf tahu tak? Kita panggil ada huruf-huruf yang menasabkan isim, betul? Betul. Ada juga huruf-huruf yang menasabkan fi'il pun ada juga. Nampak? Ya. So Ustazah bagi contoh ya sekejap. Tak semestinya dalam ayat kita ni, tapi cuba cari page kita ni. Perkataan inna ataupun anna. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'anla, laita, la. Yang mana kita jumpa? Kalau boleh innallaha, macam tu lagi bagus kalau boleh. Sekejap kita cari yang tu ya. Ada huruf-huruf yang menasabkan isim dan ada huruf-huruf yang menasab. Allah tu ada ke? Ayat nombor 20. Ayat 20. Mari kita tengok ayat 20. Ayat 20. Betul. Terima kasih Lina. Masuk dekat skrin. Upload.
Okey, untuk jawab Ian dan juga lepas tu saya kata saya galakkan soalan ya apa-apa saja. Saya nak betulkan yang punya tu, bukan nak betul, saya nak tambah ada huruf-huruf. Huruf tu sebenarnya perkataan ya, tapi dia panggil huruf yang menasabkan isim, dan juga ada huruf-huruf yang menasabkan fi'il, tapi fi'il itu fi'il mudhari' sahaja. Fi'il madi tak boleh dinasabkan, fi'il amar tak boleh. Fi'il mudhari' saja boleh dinasabkan. Okay? Contohnya kat sini tengok kalimah Allah. Tengok baris dia Allah. Ini bukan original dia. Allah sebenarnya Allahu sebenarnya. So kenapa dia jadi Allah? Kenapa dia jadi nasab? Kerana perkataan inna tu lah. Ni tadi yang tanya. Ya. So inna ni dia ada adik-beradik dia. Kalau ada siapa yang ada buku nota buku nota siapa yang beli hari tu kan? Buku apa bahasa Arab tu yang ada yang bukan kamus tu yang rasanya yang buku ibadah Buku bahasa ibadah. Solat. Siapa ada dalam buku ibadah? Dalam bahasa Arab apa Linda? Dia punya tu kan. Cuba cari. Inna ni dia ada 7 tau dalam kumpulan dia. Inna, anna, ka'anna, la. Okay, nak cuba upload, rasanya kita ada tu Linda dalam skrin. Betul. Ni ya. Cuba tengok ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, la. Dia ada 7. Mana pula hilang dia. So fungsinya menasabkan isim. Ya, kalau yang ni lah, ini bukan menasabkan fi'il ya. Kalau menasabkan fi'il huruf lain ya, kata lain. Okay, mari kita tengok tadi Allah, kenapa dia jadi Allah? Sebab perkataan inna tu lah. Inna bermaksud sesungguhnya. Allah lah. Tapi di situ kita nampak isim pertama dia, tapi sebenarnya dia tak habis tu yang tanya tu. Tapi betul dah. Ada huruf-huruf ataupun perkataan-perkataan yang menasabkan isim, dan ada juga perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' secara tepatnya. Okay, tapi tak habisnya begini. Dia ada 2 isim. Selepas inna, isim pertama dia nasab, isim kedua dia mesti rufu'. Itu tak habis yang tanya. Tapi mari kita tengok sekejap ya. Tapi ni tak ringkas sangat. Kalau yang lagi ringkas lagi senang nak nampak. Tapi kita cuba ya. Inna huruf nasab. Okay. Inna bermaksud sesungguhnya, dia menasabkan, tengok Allah nasab. Okay. Ala kulli syai'in, ala kulli jar majrur, biarkan dia tak kacau apa-apa. Atas semua, setiap, kulli syai'in sesuatu. Kulli syai'in idhafah. Ala kulli syai'in tak kacau apa-apa. Faham? Qadirun itu rufu'. Ya. Qadirun adalah isim rufu'. Run tu rufu'. Qadirun adalah sifat kategori isim. So di sini kita dah jumpa dua-dua isim dia. Isim pertama dia mesti nasab, isim yang kedua dia mesti rufu'. Tu dah jumpa kat sini. Ya. Ala kulli syai'in tu je. Jar majrur dengan idhafah tidak mengganggu apa-apa. Biarkan saja dia. Itu sebenarnya lebih tepatlah. Okey. Dan mudah-mudahan yang akan datang kita cuba cari yang ni ya, yang ni lepas tu dengan huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Saya bagi awal-awal ya, menasabkan fi'il mudhari' sahaja. Fi'il lain tidak boleh nasab, madi, amar tak ada. Hanya fi'il mudhari' saja boleh dinasabkan. Bukan dinasabkan saja, fi'il mudhari' ada original dia ya. Fi'il mudhari' ada original dia, kita panggil rufu', boleh dinasabkan dan juga boleh dijazamkan. Apa 3 fi'il mudhari'. Ya. Bila ada orang tanya baru kita cakap. Okay. Tak ada masalah pun ya. Saya tak ada masalah. Tanya saja, tanya apa-apa saja. Kita ayat lain pun tak ada masalah. Kita boleh explain. Okay, alhamdulillah. Boleh ya? Okay. So minggu depan kita cuti. Selamat bercuti. Kita kaya dengan cuti. Tapi bagus pun kita dapat spend time bersama family kan. Okay, kita ada? Tak ada ya? Kalau tak ada kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah ya. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.